Assalamualaikum dan hai. Kembali lagi kita dalam siri Cikgu Python dengan topik penggodaman beretika, simulasi serangan DDoS terhadap laman web dengan Python. Sebelum kita mulakan, ini adalah penafian. Tutorial ini bukan untuk tujuan jenayah cyber. Sebaliknya, ia hanya untuk tujuan pendidikan dan kesedaran terhadap keselamatan cyber. Mohon jangan salah gunakan. Di episod yang terdahulu, kita telah melalui pengenalan DDoS dan kita telah mempelajari konsep pengaturcaraan yang pertama iaitu multithreading dan parallel programming. Dan yang konsep seterusnya ialah socket programming. Dan ini adalah episod yang terakhir di mana kita akan membina simulasi serangan DDoS tersebut. Sebelum itu, kita perlu layari laman web ini untuk mencari laman web yang boleh kita gunakan untuk serangan DDoS. Ya. Kita tidak akan menggunakan laman web yang sebenar kerana ia menyalahi etika dalam pembelajaran ini. Baiklah, di laman hack.me anda boleh login ataupun register di sini. Dan ini adalah laman web yang telah saya masuk. Dan kita boleh teruskan dengan start a hack me. Di sini anda boleh memilih senarai laman web yang ingin anda serang. Dan saya akan memilih yang pertama sekali, Securo Bank. Dan tekan start. Baiklah, ini adalah laman webnya. Jadi saya akan copy link ini dan tekan agree. Baiklah, sebagai permulaan untuk menulis kod, pastikan anda import ke semua package ini ya, random, socket, string, system, threading dan juga time. Dan mari kita teruskan dengan mengisytiharkan host dan saya akan gunakan laman web tadi. Dan apa yang kita perlu buat ialah buang HTTP di depan dan juga buang path dia. Okey. Dan kemudian kita akan cari IP addressnya. Jadi macam biasa gunakan socket.get host by name dan gunakan host. Jadi mari kita print dahulu IP-nya. Okey, ini adalah IP address. Okey, mari kita teruskan dengan isytiharkan port. Seperti biasa, port 80 merujuk kepada port HTTP. Dan sedikit berbeza daripada tutorial sebelum ini, kita akan isytiharkan satu lagi variable iaitu name of request. Dan saya akan gunakan dengan nilai yang tinggi. Okey. Dan kemudian, apa yang kita akan buat adalah kita akan generate path yang merepek. Okey, def generate random path. Okey, sebelum itu kita pass dahulu. Mengapa kita nak generate random path? Saya akan kembali pada laman web tadi. Okey, dari sini pathnya ialah index.php. Jadi apa jadi kalau kita letakkan path yang tidak wujud seperti contohnya x, y, z 1, 2, 3 dan tanda seru. Apa yang terjadi ialah ia memaparkan ralat 404. Okey. Apabila terlalu banyak ralat yang berlaku di sini, server itu akan mudah jam lah. Okey, dan itulah tujuan kita. Jadi mari kita teruskan di sini. Mulakan dengan message. Saya akan gunakan str dan kita akan gabungkan string daripada RC letter tambah dengan string digit dan tambah okey, satu lagi kita akan tambah dengan string .punctuation. Ini untuk simbol-simbol selain daripada nombor dan juga huruf. Jadi datanya ialah string yang digabungkan, join. Dan kita akan pilih secara rawak random.sample
Dan kita gunakan message tadi N5. Okey, jadi kita return data. Jadi macam mana kita nak tahu apa nilai data ini? Okey, kita panggil dahulu generate random path. Okey, kita tidak print lagi. Jadi mari kita masukkan dalam satu lagi variables. Jadi kita akan print. Ya, ini adalah path-nya. Kalau kita run lagi sekali pun, ia akan tunjukkan path yang lain. Jadi kalau anda perhatikan, panjangnya adalah sebanyak 5 huruf. Ataupun 5 gabungan huruf, simbol dan juga nombor. Okey. Padam kod ini. Dan mari kita teruskan dengan mendefinisikan satu lagi fungsi, iaitu attack. Attack inilah yang kita akan gunakan nanti. Okey, URL path sama dengan generate random path. Dan kita akan buka socket. Jadi S sama dengan socket.socket. Dalamnya seperti biasa letakkan socket.afenet dan juga socket.sockstream. Ini adalah untuk IP address jenis IPv4 dan juga ini untuk protokol TCP. Dan seterusnya kita akan try. Dan kita pass dahulu di sini dan jangan lupa accept. Jadi accept kita adalah socket.error SERR dan kita akan print ERR. Okey. Dan di sini kita akan connect s.connect. Address kita ialah gabungan satu tuple yang mempunyai IP address dan juga port. Jadi IP, port. Dan kemudian kita gunakan message. Saya akan gunakan get dan kemudian tambah dengan URL path tambah dengan HTTP dan tambah dengan host tadi \n dan \n. Jadi message ini kita tukarkan kepada byte dan kita encode. Dan barulah kita send byte tersebut. Okey, kalau kita try untuk attack satu. Oh, sebelum itu jangan lupa finally. Apa yang kita buat? Kita akan shut down. Dan kita akan tutup. Okey, mari kita try untuk satu kali attack. Okey, nampaknya tidak ada apa-apa masalah. Dan di sini kita akan teruskan dengan memanggil attack ini di setiap thread. Jangan lupa untuk ulang kaji konsep pengaturcaraan yang pertama. Sebelum itu kita akan print dahulu. Serangan dimulakan. Okey, dan kemudian kita akan isytiharkan threads sebagai array yang kosong. Dan for I in range 6 request. Okey, 6 request tadi yang banyak tadi tu. Jadi kita namakan process sama dengan trading.thread. Dan target kita ialah
attack. Okey, attack ini dapat mana? Daripada fungsi def attack ini. Okey, dan kemudian proses kita akan dimulakan. Dan thread ini kita akan append proses tadi. Dan akhir sekali, untuk setiap iteration di situ, kita akan gunakan time.sleep supaya ia tidak terlalu laju sebanyak 0.01 milisecond. Dan untuk setiap current thread, di dalam thread, kita akan join semuanya. Baiklah, ini adalah laman web tadi. Dan kalau kita refresh pun, ia masih berfungsi seperti biasa. Dan mari kita mula jalankan kod kita. Okey, serangan dimulakan. Dan mari kembali kepada web ini. Dan kita akan refresh. Ia mengambil sedikit masa. Atau mungkin terlalu lama. Mari kita cuba lagi sekali. Anda akan dapati ia tidak dapat diakses. Ini adalah serangan DDoS. Jadi apa yang terjadi apabila kita tamatkan skrip ini? Mari kita cuba lagi sekali. Ya, ia kembali seperti sedia ada. Jadi bagaimana pula cara untuk kita menyelamatkan laman web kita? Cara untuk menghalang DDoS, terdapat pelbagai cara. Tapi ini adalah cadangan daripada kami. Pertama sekali, sentiasa kemaskini sistem laman web anda. Sebagai contoh, jika anda menggunakan WordPress, pastikan versi WordPress anda ialah versi yang terkini serta stabil. Yang kedua, gunakan servis pelindung seperti Cloudflare atau plugin keselamatan dalam WordPress. Terdapat banyak plugin yang anda boleh cuba subscribe, ada yang free pun. Dan yang ketiga adalah tambah kapasiti server anda. Ia bukan semata-mata untuk selamatkan daripada DDoS, tetapi berkemungkinan laman web anda itu mendapat trafik terlalu tinggi. Jadi ini adalah langkah yang lebih baik. Dan yang terakhir, elakkan hosting murah. Kerana apa? Hosting murah tidak menjamin keselamatan laman web anda. Setakat itu saja daripada Cikgu Python. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi anda di siri-siri yang akan datang.